A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan yang berbahagia Ketua Kampung dan juga selaku penasihat Surau An-Nur Rahim Kampung Sailan, yang saya muliakan Pak Imam Rosman, Setiausaha Encik Muhammad, jemaah Maghrib pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini Rabu 23 Disember, sampai masanya kita berkongsikan tajuk ceramah kuliah takmir, yang ini kisah Nabi Musa alaihissalam bahagian kedua. Tuan-tuan, kisah Nabi Musa alaihissalam bahagian kedua ini adalah bagaimana Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi malam ini insya-Allah kita dapat sama-sama berkongsikan, tuan-tuan, bagaimana Nabi Khidir ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Khidir adalah walaupun tidak disenaraikan nabi dan rasul di dalam bilangan 25 nabi dan rasul, namun Nabi Khidir ni, tuan-tuan, telah ada dimasukkan ada disebut dalam Al-Quran, dan juga disebutkan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Lebih dulu saya ingin membacakan sedikit doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li asli wa tamin bil khair. Amma ba'. Tuan-tuan, saya mulakan mukadimah kisah Nabi Musa alaihi salam bahagian kedua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Musa inni istawaituka 'alan nasi birisalah wa bikalami faqud ma ataituka wa kum minasyakirin. Surah Al-A'raf ayat 144 yang bermaksud, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dengan risalahku dan berbicara langsung denganku melebihi orang ramai. Maka genggamlah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepadamu, dan jadikanlah kamu termasuk orang yang bersyukur. Tuan-tuan, daripada surah Al-A'raf 144 Al-Quranul Karim, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Musa alaihissalam bukan sahaja dipilih sebagai rasul dan nabi, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Nabi Musa lah, tuan-tuan, di mana kisah Nabi Musa, Nabi Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk bertemunya
Ini kelebihan Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Di mana letaknya, tuan-tuan? Adalah di Bukit Tur Sina, tuan-tuan. Ya, Tur Sina ya. Jadi tuan-tuan, di dalam Al-Quran juga Nabi Musa alaihissalam lah Nabi dan Rasul yang paling banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Ya, ini lebih kurang 136 kali disebut Nabi Musa alaihissalam, berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah lebih kurang 26 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi kemungkinanlah saya berpendapat oleh kerana Nabi Musa alaihissalam ini, tuan-tuan, telah diutus untuk bagi kaum Bani Israel, tuan-tuan. Dan seperti yang kita kongsikan bersama di minggu lepas, Nabi Musa alaihissalam bagian 1, di mana kaum Bani Israel, tuan-tuan, bukan senang mengurusnya, sehingga kaum ini, tuan-tuan, sanggup atau berani mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kisah di semasa di Bukit Sina, tuan-tuan, semasa setelah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dan apabila beliau balik kepada 70 orang yang terpilih mengikutinya pada masa tersebut, tuan-tuan. Apabila Nabi Musa menghibahkan supaya kaum Bani Israel hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang 70 orang, tuan-tuan, masih kata mereka tidak berpuas hati, melainkan mereka sendiri melihat sendiri dalam mata mereka sendiri Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, tuan-tuan, dan kisah Nabi Musa ini, tuan-tuan, di minggu yang lepas Allah telah pun menurunkan azab siksa kepada Bani Israel, tuan-tuan, atas kemungkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga dakwah Nabi Musa alaihi wasallam, tuan-tuan. Pada kali ini, tuan-tuan, kita menyambung bagaimana Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa alaihissalam meningkat umur dan sehingga dia wafat, tuan-tuan. Masih beberapa kisah yang penting bagi Nabi Musa alaihi wasallam, ya Allah, seperti apabila kisah Nabi Musa alaihissalam mengadakan berpidato atau membuat ceramah bagi masyarakat Bani Israel, tempatnya di Sina pada masa, tuan-tuan, ya. Jadi Bani Israel, tuan-tuan, bertanyakan satu soalan, tuan-tuan. Dia kata, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling pandai di dalam dunia pada ketika ini, tuan-tuan? Itulah soalan peserta ataupun murid di majlis pidato Nabi Musa alaihissalam. Jadi Musa alaihissalam, tuan-tuan, kemungkinan pasal tidak mendapat lagi wasiat atau ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menjawab, sayalah yang paling pandai di dalam dunia. Begitulah, tuan-tuan, ya. Sedangkan Nabi, tuan-tuan, juga melakukan kesilapan, tuan-tuan, tetapi bagi kita umat yang telah yang apabila mengikuti kisah Nabi Musa ini, tuan-tuan, bagi kita adalah kita jadikan dia sebagai panduan, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menegur Nabi Musa alaihissalam
wahai Nabi Musa, wahai Musa, kata, ada lagi hamba-Ku yang lebih pandai daripada kamu. Siapa dia? Dia kata, hamba Allah yang tinggal di satu tempat di mana letak dua laut bertemu. Di sanalah hamba-Ku yang lebih pandai daripada kamu. Jadi kelebihan Nabi ini tuan-tuan, dia tidak mengambil hati teguran Allah Subhanahu Wa Taala lantas dia kata, ya Allah, bagaimana saya berjumpa dengan Nabi Khidir? Saya ingin menuntut kepadanya. Wah, dengan penuh ikhlas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam simbolik ini tuan-tuan, di dalam bidang ilmu pengetahuan tuan-tuan, hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui, oleh kerana Allah lah yang memberi ilmu pengetahuan kepada hambanya tuan-tuan. Kita teruskan ini tuan-tuan. Jadi apabila Allah mewahyukan kepada Nabi Musa tempat Nabi Khidir alaihissalam tuan-tuan, iaitu di satu tempat di mana dua laut bertemu. Jadi Nabi Musa pun segeralah membawa seorang muridnya bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, tuan-tuan. Yusha bin Nun, ya. Jadi tapi Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi caranya macam ni tuan-tuan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam wahyunya, firman-Nya adalah Nabi Musa hendaklah membawa seekor ikan di dalam bakul dan berjalan. Apabila sampai masanya, apabila ikan dalam bakul itu terkeluar daripada bakul, dan di sanalah tempat akan berjumpalah dengan Nabi Khidir alaihissalam tuan-tuan. Jadi Nabi Musa pun berjalan dengan kawan muridnya Yusha bin Nun dengan membawa seekor ikan di dalam bakul tuan-tuan. Mereka berjalanlah tuan-tuan, ya. Jadi jauh perjalanan, akhirnya mereka letih dan berjumpa satu batu yang besar. Jadi mereka berhentilah, berehatlah tuan-tuan, ya, di atas. Jadi bakul itu diletak di atas batu tuan-tuan. Jadi tidak semena-mena tuan-tuan. Yusha bin Nun dia tahu, tiba dia pun heran tanpa pengetahuan Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan. Ikan itu keluar melompat di laut dan hilanglah. Jadi kosong sudah bakul tuan-tuan. Jadi Yusha pun tidak terfikir nak memberitahu, mengalukan kepada Musa bahawa ikan sudah hilang tuan-tuan. Jadi lepas berehat, mereka pun memulakan lagi perjalanan, jauh perjalanan tuan-tuan, sehingga merasa letih tuan-tuan. Barulah dan sampai di tengah hari tuan-tuan, mereka pun merasa lapar dan mereka ingin bersedia untuk makan bekalan untuk tengah hari lah tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, apabila saja mereka berhenti dan Nabi Musa bertanyakan, mengarahkan Yusha bin Nun itu menyediakan makanan untuk mereka makan, barulah Yusha bin Nun itu memberitahu bahawa ikan sudah tidak ada. Jadi Nabi Musa kata dia, kenapa, macam mana? Dia kata ini syaitan punya syaitan punya kerja lah ni. Dia kata sampai saya terlupa memberitahu pada masa itu. Masa kita berhenti di batu besar itu, Yusha bin Nun beritahu sama Musa. Nabi Musa kata itu yang kita nantikan. Jadi kita cepatlah, kata Nabi Musa ni, kita baliklah di tempat yang ada batu itu, tempat kita berhenti tadi itu. Jadi mereka pun balik tuan-tuan di jalan yang sama, dan mereka pun balik semula di tempat di batu itu, ya. Jadi
uh, uh, jelasnya apabila mereka sampai, Khidir pun seorang berpakaian jubah tuan-tuan sudah berada di tempat itu dengan seorang diri, dan dengan memakai jubah tuan-tuan. Jadi lalu Nabi Musa memberi salam. Nabi Khidir pun dia bertanya juga macam mana boleh memberi salam. Jadi Nabi Musa pun memperkenalkan diri, sayalah Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Khidir memberitahu Nabi Musa Bani Israel. Dia kata dia tanya macam tu. Nabi Musa pun terkejut sikit tuan-tuan, pasal dia tahu Nabi dari Bani Israel. Dia kata, iya, bolehkah aku menuntut ilmu? Itulah kata-kata seterusnya Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan, yang Allah, sebahagian ilmu yang Allah ajarkan, tunjukkan kepada kamu, wahai Nabi Khidir. Itulah permintaan Nabi Musa tuan-tuan. Jadi Nabi Khidir pun dia menjelaskan bahawa dia kata ilmu boleh, tetapi saya yakin, saya tidak yakin kamu mampu bersabar bersamaku. Itulah saja pesan soalan Nabi Khidir sebelum mereka memulakan ilmu, memberi ilmu atau berguru itu dimulakan tuan-tuan oleh Nabi Musa alaihissalam daripada Khidir alaihissalam tuan-tuan. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam pun berfikir tuan-tuan. Jadi dia kata, wahai Nabi Khidir, saya berjanji untuk bersabar bersamamu dan tidak membantah hukumanmu atau arahanmu, begitu tuan-tuan ya. Jadi dengan persetujuan Nabi Musa seperti itu tuan-tuan, mereka pun memulakan perjalanan. Jadi berguru ini tuan-tuan melalui perjalanan. Jadi ada 3 peristiwa tuan-tuan ya. Kita awal lagi kita beritahu ada 3 peristiwa perjalanan berguru itu, pelajaran Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan. Perjalanan peristiwa yang pertama tuan-tuan, mereka berjalan di tepi laut lah itu tuan-tuan, menaiki sampan atau perahu tuan-tuan. Jadi apabila sampai di tepi tuan-tuan, Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba dia mengetuk lantai perahu tuan-tuan atau menebuk. Jadi perahu dan terkeluar lubang tuan-tuan. Wah. Jadi Nabi Musa tuan-tuan, dia lupa dia punya janji tuan-tuan. Tidak membantah apa-apa kepada perbuatan oleh Nabi Khidir tuan-tuan. Dia pun tanya, wahai Nabi Khidir, kenapa dengan keadaan yang baik tiba-tiba dirosakkan? Sudah tentu dia kata tidak boleh lagi menampung orang untuk membawa orang atau penumpang tuan-tuan. Jadi Nabi Khidir kata, kamu sudah berjanji tidak membantah apa yang aku buat, Nabi Khidir. Okey, Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan pun memohon maaf, dan kali ini saya tidak akan membantah. Itu janji Nabi Musa, dan akhirnya perjalanan seterusnya dengan peristiwa seterusnya tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan, perjalanan seterusnya bertemulah dengan anak-anak yang bermain-main di antara anak-anak tuan-tuan. Jadi tiba-tiba tuan-tuan ada salah seorang dari anak yang bermain itu,
dipegang oleh Nabi Khidir tuan-tuan, dan dipulasnya kepala leher budak itu tuan-tuan sehingga mati. Wah, Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan tidak sabar-sabar lagi, dia terus marah. Kamu sudah melakukan perkara yang mungkar. Begitulah kenapa berbuat demikian. Kamu sudah melakukan perbuatan yang mungkar. Itu kata-kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam tuan-tuan. Wah, jadi Nabi Khidir tuan-tuan memberi amaran lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, masih ingat apa yang saya katakan pada awalnya? Dia kata bahwa kamu tidak berupaya bersabar bersamaku. So, tuan-tuan, Nabi Khidir masih meneruskan tuan-tuan. Tetapi apa kata Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan? Kali ini jika saya membantah lagi, dia kata saya rela lah pertemuan kita saya ditinggalkan, begitu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi peristiwa yang ketiga tuan-tuan, atau perjalanan yang ketiga tuan-tuan, jadi sampailah satu kampung tuan-tuan. Jadi mengikut kisah Nabi Musa pun dan Nabi Khidir pun sudah merasai kelaparan tuan-tuan, tetapi kampung itu tidak mempedulikan mereka, dan tempat mereka berhenti tuan-tuan, dia nampak rumah sudah usang tuan-tuan, dari temboknya pun sudah mau rubuh. Jadi Nabi Khidir ini lalu dia membaiki. Ada kisah bilang tembok, ada kisah bilang rumah itu yang rusak. Dibaiki oleh Nabi Khidir tuan-tuan, dibaiki oleh Nabi Khidir kerusakan itu hingga baik. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan itu Nabi Musa memberi kata-kata bahwa apa yang dibuat oleh Nabi Khidir itu boleh mendapatkan upah. Kebetulan mereka sudah tidak diberi makan tuan-tuan, dilayan oleh orang kampung. Jadi Nabi Khidir tuan-tuan, dia membalas kata-kata Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan. Dia kata, berakhirlah perjalanan kita, dan kita berpisahlah daripada perjalanan seterusnya. Jadi berakhirlah dan mereka akan berpisahlah tuan-tuan. Sebelum mereka berpisah tuan-tuan, Nabi Khidir memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa memberitahu bagaimana, kenapa dan sebab-sebab Nabi Khidir berbuat 3 peristiwa itu tuan-tuan. Dia kata perbuatan itu bukanlah daripada akal pikiran saya sendiri, melainkan ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa dia membocorkan perahu itu tersebut adalah perahu itu satu-satunya kepunyaan nelayan orang miskin tuan-tuan. Jadi raja di belakang itu tuan-tuan sudah bersedia untuk merampas perahu-perahu yang baik-baik tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana Nabi Khidir membunuh anak-anak yang bermain-main itu tuan-tuan. Seorang daripadanya dibunuh oleh Nabi Khidir, ialah kerana ibu bapa budak itu adalah orang-orang yang beriman. Ada kisah bilang anak ini adalah kafir, tetapi dalam Al-Haramain ini anak-anak ini tidak berakhlak dengan baik tuan-tuan.
Jadi mengikut wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangkan keburukan kepada, kalau dia hidup dia mendatangkan keburukan kepada ibu bapanya, ya ini dikuatiri anak itu tadi menyebabkan, mempengaruhi ibu bapa dan menyebabkan ibu bapa ini melakukan perbuatan yang menyalahi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibu bapa ini dikurniakanlah anak yang saleh, yang baik, demi untuk kebaikan keluarga tersebut, tuan-tuan. Jadi yang ketiga, tuan-tuan, mengapa Nabi Khidir membaiki tembok rumah atau rumah yang rusak itu, tuan-tuan, bahawa rumah itu adalah kepunyaan anak yatim, 2 orang anak yatim, tuan-tuan, yang masih kecil, dan Allah mewahyukan Khidir untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jika tidak, orang akan memasuki rumah itu dan bahawa ada peninggalan ibu bapa anak yatim itu, yakni harta di bawah rumah tersebut, tuan. Jadi Allah memastikan anak itu sudah besar dahulu, dan demi keselamatan harta tersebut, itulah sebabnya Nabi Khidir membaiki kerusakan rumah tersebut. Jadi, tuan-tuan, begitulah kisah perjalanan peristiwa Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam, tuan-tuan. Jadi daripada peristiwa tersebut, tuan-tuan, memberi pengajaran dan tauladan kepada kita bahawa apa yang diperkatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, bahawa apa yang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada saya tidak diajar kepada kamu, dan apa yang Allah mengajar kepada ilmu yang diberikan kepada kamu, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, saya tidak mengetahuinya. Jadi daripada peristiwa tersebut, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahawa ilmu ini, tuan-tuan, tidak semua ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Ada ilmu sebahagiannya diberi kepada kita dan sebahagiannya diberi kepada kawan-kawan kita, tuan-tuan. Jadi dengan itu Allah lah, jadi apa yang bagi kita, tuan-tuan, sebagai umat ini, hendaklah kita mengelakkan untuk berlaku sombong apabila kita mempunyai ilmu sedikit, tuan-tuan. Jadi oleh kerana ilmu ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tujuan kita, apa yang kita harus bersikap buat tuan-tuan dalam memiliki ilmu yang ada di dada kita ni, yang kita dapat itu, tuan-tuan. Kita terus bersyukur dengan ilmu yang kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, daripada kisah ini, tuan-tuan, kita Nabi Musa alaihissalam pun tidak selepas daripada, tuan-tuan, daripada kisah itu, tuan-tuan, dia pun sudah usianya pun sudah lanjut, dan tidak lama daripada itu wafatlah Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Jadi sekarang ini, tuan-tuan, Allah memperlihatkan di dalam kisah Nabi Khidir ini, tuan-tuan, ini mengenai dengan bagaimana Allah memberi ilmu pengetahuan kepada Nabi ataupun juga kepada umat kita semua ini, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Nabi Khidir ini pada zaman Nabi-Nabi ini, walaupun tidak Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendaki, tuan-tuan, begitulah Allah memberi ilmu pengetahuan kepada
hambanya, tuan-tuan. Jadi Nabi Khidir ni, tuan-tuan, tidak dijadikan diutus Nabi seperti Nabi-Nabi yang lain, iaitu diutus daripada untuk berhadapan dengan sesuatu kaum, tuan-tuan, ataupun satu negeri, tuan-tuan, ataupun berdakwah, tuan-tuan, untuk beriman kepada Allah dan lebih daripada itu, macam kebiasaannya Nabi-Nabi diutuskan, tuan-tuan, kepada kaumnya. Tetapi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, daripada Nabi Khidir alaihissalam ini, tuan-tuan. Diperlihatkan kepada kita juga di dalam Al-Quran, tuan-tuan, bahawa Nabi Khidir ini, Allah memberikan Nabi Khidir ini keistimewaan yang tertentu. Kalau kita mengikuti kisah-kisah, tuan-tuan, bagaimana Nabi Khidir ini, tuan-tuan, di antara empat Nabi yang belum lagi masih hidup sampai sekarang, tuan-tuan. Wallahu alam, tuan-tuan, ya. Jadi apa yang Allah memperlihatkan kepada Nabi Khidir ini, Nabi Khidir ini, tuan-tuan, ialah daripada Nabi Khidir ini diutuskan untuk berlainan sedikit daripada Nabi-Nabi Rasul yang lain, tuan-tuan. Ya, ini dia diberi kelebihan yang tertentu, iaitu dia berjalan seorang-seorang, tuan-tuan, seorang-seorang. Dan apabila dia memberi ilmu pengetahuan kepada sesuatu kumpulan sasar, yakni satu kumpulan, tuan-tuan, dia itulah tugasnya, tuan-tuan. Jadi dalam dia punya Khidir punya apa yang diamalkan oleh Khidir, tuan-tuan, dalam tugas-tugas sebagai nabi, tuan-tuan, ialah di antaranya ialah Nabi Khidir, tuan-tuan, dia salah satunya ialah dia memberi ucapan takziah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewafatan baginda, tuan-tuan. Jadi rupanya, tuan-tuan, apa yang kita ketahui bahawa Nabi Khidir ni masih lagi hidup. Ternyata dalam kisah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi Khidir itu hadir di dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam secara tiba-tiba, tuan-tuan. Dan ini Nabi Khidir ini, tuan-tuan, dia tidak dapat dilihat. Itulah kita panggil, biasanya kita panggil di kampung, tuan-tuan, biasa-biasa itu orang yang sakti, tuan-tuan. Sakti, tuan-tuan. Jadi kalau kisah dengan beri ucapan taksiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, hanya suara saja dengar. Apabila datang daripada menemui keluarga, assalamualaikum ya ahlul bait warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam, suara yang didengar oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika, tuan-tuan. Jadi selepas itu Nabi memberi ucapannya, tuan-tuan, berupa memberi meringankan kesusahan keluarga hadapi daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, iaitu ucapannya agak panjang sedikit, tuan-tuan. Lebih kurang begini, tuan-tuan, ya. Assalamualaikum ya ahlul bait warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dalam bahasa Malaysia, tuan-tuan, sesungguhnya kata setiap yang hidup akan mati, dan setiap yang kematian Allah memberi akan diganti oleh Allah, dan atau sesuatu kehilangan Allah akan pertemukan. Begitu, tuan-tuan, ya. Dan hanya Allah lah tempat kita bergantung dan berharap. Dan setiap yang musibah itu Allah beri ganjaran pahala ke atasnya. Hanya saja dia kata, Nabi Khidir kata, pahala itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Jadi dia pesan yang terakhir, dan janganlah berhentilah menangis. Begitulah kata-kata
daripada Nabi Khidir apabila memberi ucapan takziah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi di zaman itu, tuan-tuan, dengan memberi takziah, satu lagi pula Nabi Khidir dalam ucapannya ialah agama Allah adalah mempunyai orang yang mengucapkan takziah apabila seseorang mendapat musibah. Itulah antara ucapan, tuan-tuan. Jadi petikan ucapan itu, tuan-tuan, pada zaman tersebut, tuan-tuan, tidak bukanlah daripada petikan berlainan daripada dari segi dakwah, bukan segi dakwah, tuan-tuan, apa yang diamalkan oleh nabi-nabi yang lain, tuan-tuan. Jadi inilah kelainan keistimewaan Allah bagi kepada Nabi Khidir untuk memberi ilmu pengetahuan kepada umat pada zaman tersebut, tuan-tuan. Setelah, tuan-tuan, apabila Nabi Khidir ini, tuan-tuan, memberi teguran kepada, diriwayatkan Nabi Khidir memberi teguran kepada peniaga, seorang peniaga, tuan-tuan. Peniaga itu kelihatan menjual barang-barangnya dengan tuan-tuan, dengan berkata-kata tinggi dan sebab melakukan jualannya, tuan-tuan, sambil bersumpah, tuan-tuan. Nabi Khidir menegur peniaga ini supaya berhentilah berjuallah dengan sepatutnya, jangan berjual dengan perkataan bersumpah. Itu teguran Nabi Khidir dengan seorang peniaga, tuan-tuan. Dia kata, kita bersumpah, memanglah kita bersumpah mau penjualan kita laris, tetapi perbuatan itu Allah tidak menyukai dengan perbuatan bersumpah itu, tuan-tuan. Jadi dia kata rezeki juga tidak berkurang walaupun kita tidak menggunakan perkataan yang bersumpah, tuan-tuan. Dia bersumpah-sumpahlah supaya melariskan jualannya, tuan-tuan. Itu satu lagi ilmu panduan kepada orang-orang pada masa itu, tuan-tuan, peniaga pada masa itu. Jadi antara lain lagi, tuan-tuan, Nabi Khidir ini juga ada menziarahi, ada pergi di tawaf di Baitullah, tuan-tuan. Jadi artinya dia masih hidup pada selepas Nabi Musa alaihissalam wafat, tuan-tuan. Jadi di dalam ilmu pengetahuan yang dikongsikan kepada jemaah haji dalam masa tawaf, tuan-tuan, kelihatan dia memimpin satu kumpulan tawaf Baitullah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Nabi Khidir ini memberi petunjuk kepada diriwayatkan seorang jemaah haji, tuan-tuan, diberitahu oleh Nabi Khidir alaihissalam bahawa kata beliau, apakah Tuhan kamu berkatakan kepada kamu? Jadi jemaah haji itu dia kata tidak tahu. Jadi Nabi Khidir memberitahu bahawa Tuhan kamu berkata, sayalah raja. Kamu mengatakan sebagai seorang raja, itu persoalan. Yang kedua, kenyataan Nabi Khidir, Tuhan kamu mengatakan, akulah Tuhan yang hidup dan tidak yang hidup selama-lamanya. Dia bagi ingatan, adakah kamu seperti Tuhan dan hidup selama-lamanya? Dia beritahu, tuan-tuan. Begitulah gaya cara Nabi Khidir menurunkan ilmu kepada seorang jemaah haji, tuan-tuan. Jadi seterusnya, tuan-tuan, ada riwayat juga, riwayat yang Nabi Khidir ini, tuan-tuan, dia memberikan diriwayatkan, dia memberitahu kepada seorang hamba Allah, tuan-tuan, yang sesehati apabila sedang berduka cita, tuan-tuan, dalam ladang kebunnya, tuan-tuan. Akhirnya muncullah seorang orang tua, yakni Nabi Khidir, tuan-tuan, ya. Dia mengatakan,
pekebun itu tuan-tuan, nampaknya kelihatan kamu ini berduka cita. Tapi dia kata pekebun itu kata, saya berduka cita kerana saya memikirkan umat manusia. Dia kata umat manusia ini tidak lagi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata pekebun itu tuan-tuan. Jadi dia lantas Nabi Khidir tuan-tuan memberi ucapan balas kepada pekebun itu bahawa Allah memberi ganjaran bagi kamu kerana kamu mengasihani umat Islam, gitulah. Dan banyak lagi tuan-tuan. Salah satu yang kita dapat kongsikan pada ialah yang saya lupa tuan-tuan, ialah Nabi Khidir juga diriwayatkan menasihatkan seorang yang dianiaya oleh kisah Sultan Sulaiman Abdul Malik tuan-tuan. Dia ingin menangkap seorang tuan-tuan untuk dibunuh atas kesalahan tuan-tuan. Jadi bintikan cerita tuan-tuan, apabila hamba Allah ini tuan-tuan melarikan diri tuan-tuan daripada dibunuh, dan bertemulah Nabi Khidir di padang pasir tuan-tuan. Lantas Nabi Khidir menasihati supaya menggunakanlah doa zikir tuan-tuan. Jadi ada zikir tuan-tuan, la ilaha illallah, begitu. Jadi 2-3 zikirlah tuan-tuan. Jadi artinya Nabi Khidir tuan-tuan memperkenalkan zikir kepada umatnya apabila menghadapi kesusahan tuan-tuan. Jadi alhamdulillah apabila budak itu balik ke negeri yang tempat dia tu lari itu tuan-tuan, berjumpa dengan Raja Sulaiman bin Abdul Malik tuan-tuan. Lalu Raja Sulaiman pun heran. Saya marah kamu hari itu, sekarang saya tidak marah sudah, dia kata. Jadi begitulah ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Nabi Khidir tuan-tuan. Banyak lagi ilmu diturunkan oleh Nabi Khidir kepada umat atau kumpulan sasar atau hamba Allah tuan-tuan. Tinggal lagi tuan-tuan, kelebihan Nabi Khidir ini tuan-tuan, dia tidak boleh, dia sekejap apabila selesai dia punya tugas dia tuan-tuan, memberi ilmu kepada seorang itu, dia akan beredar dan hilang. Artinya saktilah tuan-tuan ya. Jadi ini kita dapat merenung bahawa begitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melantik seorang hambanya yang sebenarnya Nabi dengan mukjizat, dengan kelebihan yang seseorang tuan-tuan. Jadi artinya setiap Nabi diberi oleh Allah tugas diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul tuan-tuan, dengan ilmu-ilmu yang seperti yang dikehendaki oleh Allah tuan-tuan pada setiap hambanya tuan-tuan. Jadi supaya dengan itu tuan-tuan, jadi kita sebagai memberi inspirasi pada kita tuan-tuan, apabila kita sudah mencapai pelajaran yang tinggi tuan-tuan, akademik tuan-tuan, sebagai ahli profesor lah tuan-tuan ya, universiti lah tuan-tuan dan sebagainya, ilmu-ilmu yang kita perlu, kita haruslah tidak merasai kesombongan daripada ilmu kita, tetapi sebab kita sudah tentu orang yang berlemah lembut tuan-tuan, yang kita nampak dia tidak, yang orang kata bilang pendiam tuan-tuan, kemungkinan orang itu yang lebih tinggi pelajaran atau ilmu pengetahuan daripada tuan-tuan. Jadi nampaknya gitulah kesimpulan pengajaran daripada kisah Nabi Musa alaihissalam bersama berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang sempat saya bawa kongsikan di kuliah takmir selepas salat maghrib, yang masa yang terhad ini tuan-tuan, mudah-mudahan objektifnya ialah kita dapat memahami dan menghayati dan mengambil pengajaran tauladan daripadanya. Dan selebihnya tuan-tuan, bolehlah kita
menambahkan ilmu lagi dengan usaha-usaha masing-masing tuan-tuan. Ilmu ini tidak terbatas tuan-tuan ya. Jadi saya ucapkan hargai, terima kasih kepada jemaah maghrib, terutama dengan pengurusi masjid Tuan Heldi, Imam Rosman dan yang berbagai Dullah Suib, sama dengan nama saya Suib. Terima kasih karena sama-sama berkongsi ilmu dengan saya. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.